Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu maghrib pada bulan Syawal. Pada bulan ni orang sibuk nak beraya, ya. Maklumlah orang Melayu, puasa sebulan, raya nak sebulan. Kalau puasa setahun, raya pun nak setahun. Padahal raya 2 hari, ya tuan-tuan, ya. Raya 2 hari, ya. Selebih tu buatlah puasa 6. Inilah akhir zaman. Hukum-hukum Allah, hukum syarak diadatkan. Kalau tak raya sebulan, tak sah. Kalau tak buat rumah terbuka, tak sah, ya. Tapi surau masjid sentiasa terbuka, tapi mereka tak mau datang. Dia datang dulu, bila dah mati baru datang. Itu pun kalau orang bawa, kalau orang tak bawa langsung tak datang. Ingatlah pada ja'na na'mal salihah inna muqinun. Ya, ya Allah, balilah kami ke dalam dunia. Kami dah yakin, kami nak beramal soleh, kami nak sembahyang berjamaah, kami nak menuntut ilmu dekat dengan orang soleh, kami nak buat baik, kami nak sembahyang sunat. Tapi dah tak boleh buat apa, duduk dalam kubur. Betul, akhir hidup kita adalah kematian. Tak kira dia siapa sekalipun. Dia ustaz, dia pegawai JPJ, pegawai polis, pegawai custom, engkau cikgu, engkau pegawai apa dah sekalipun, engkau menteri manalah, negara mana sekalipun, engkau banyaklah rakyat engkau, akhir hidup engkau adalah mati. Itu akhir hidup. Itu bila meninggal anak Adam, bila dia dimasuk ke dalam liang lahat. Semasa dia hidup dekat dunia, dia ada pangkat. Walau pangkatnya ustaz sekalipun, walau pangkat dia tak kira pangkat apa sekalipun, bila meninggalnya anak Adam, masuk dia ke dalam liang lahat, orang panggil nama, ya. Wahai naha anak kepada Asia, ya. Nama aku lah, tak payah sebut nama tuan-tuan, ni tuan-tuan takut, ya. Takut tak takut pasti mati. Dengar ni, ya. Kalau selalu yang cepat mati ni orang yang sandur dinding cepat mati. Sebab tanda-tanda mati tu dah ada, tuan-tuan, ya. Tanda mati tu dah ada. Kita belajar dalam bab tentang kematian dalam hadis kursi, ya. Apabila orang tu dekat dengan mati, Allah bagi sakit tulang-tulang sendi. Nah, siapa dah sakit pinggang, dah sakit lutut, ya, tu dah dekat mati, ya. Standby, tuan-tuan. Tambah pula dah dapat duit KWSP, dekat mati tu, ya. Tuan-tuan. Yang peliknya, duit Allah bagi, duit KWSP tu Allah yang bagi, ya. Duit dia terima, ya. Rezeki Allah dia ambil, nikmat Allah dia ambil, tapi rumah Allah tak mau datang. Di akhir zaman ni, ulama beritahu duit ni senang. Duit ni senang. Duit ni senang duit. Duduk-duduk dapat duit, ya. Datang masjid dapat duit, duduk rumah dapat duit. Tapi akhir zaman ni akan sampai satu masa Allah angkat keberkatan bumi. Bumi Allah angkat, berkat dia Allah angkat. Berkat kasih sayang. Tengoklah, kita nak salam, takut tadi aku datang seorang tak salam aku, sebab takut mati. Dia belajar dalam kitab Risalah Tauhid, belajar dalam kitab Darussamin, apabila dia berpegang, dia beriktikad, kalau aku salam dia, aku akan mati, aku akan kena penyakit, maka kafirlah ia. Ni ada tanda. Itu yang kata baginda, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subuh-subuh umat Islam, sebab dia sembahyang. Lepas subuh, sebelum zuhur, kafir balik dia. Kenapa dia kafir? Banyak Tuhan dalam hatinya. Itu yang meaning seperti itu. Kita semayang ni, tu dalam hadis sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Ni kata Nabi. Itu yang bila kita semayang, kita berikrar, kita berjanji dengan Allah, kita bercakap dengan Allah, Allahu Akbar, engkau saja Tuhan aku, engkau saja Tuhan yang maha besar, selain engkau bukan Tuhan, selain engkau tidak besar. Itu yang kita berikrar. Tetapi dalam hati kita banyak Tuhan. Itu yang dalam 1000, yang mati dalam 1000 bighairi hisab, tanpa hisab, yang mati dalam beriman, yang bertakwa kepada Allah dalam 1000 seorang. Kita buka semasa Nabi Isra' wal Mi'raj dalam kitab kuning, tak silap aku, daripada Mufti Johor, ya. Mufti Johor yang dulu, dia dah wafat, tak silap aku, ya. Dalam kitab tu menyebutkan bab kisah Nabi Isra' wal Mi'raj. Dalam tu ada, tuan-tuan, 1000 yang mati dalam beriman dalam 1000 seorang, ya. Yang lain tu dia akan ditanya, akan dihisap oleh Allah, ya. Mereka ada perkiraan dalam kubur dan di padang mahsyar. Baiklah tuan-tuan, sebelum meneruskan tazkirah pada malam ni, baru mukadimah, ya, sebab dia kuliah 1 jam, sebab pembayaran 1 jam, kuliah 1 jam.
Malam ni bayar berapa? 1,000. 500. Aku tak minta duit. Tuan nak bagi? Bagi. Tak nak bagi? Sudah. Elok bagi. Itu je. Ya? Sebab aku tak minta duit. Sebab guru aku dah pesan dah. Nanti kau buat kerja Nabi, kau sabung kerja aku, kata dia. Nanti aku pun dah tak ada. Jangan sekali-kali kau menjual agama Allah dengan wang ringgit. Kalau kau menjual agama Allah dengan wang ringgit, aku tak mengaku kau nak bagi aku. Dalam kitab ni pun ada menyebutkan, sesiapa yang menjual agama Allah dengan dunianya, maka dia dilaknat oleh Allah. Ada dalam kitab kuning. Ya. Sebab tu jangan bertuhankan duit. Ni akhir zaman banyak orang bertuhankan duit. Itu tak datang surau, tak datang masjid, tak ziarah mak, tak ziarah bapak, tak ziarah kubur mak. Sebab apa? Sebab dia sibuk cari duit. Duit. Tengok, nak datang di kertih, di tepi jalan, di Kemaman, di kertih, orang sanggup beratur di drive-thru untuk beli makanan. Tapi orang tak sanggup beratur nak pergi surau, pergi masjid, orang tak sanggup. Sebab apa? Sebab mereka tak nampak apa datang surau, datang masjid, apa ke depan. Allah tak tunjuk, tuan-tuan. Allah tak tunjuk syurga, Allah tak tunjuk neraka, Allah tak tunjuk bidadarinya, Allah tak tunjuk ke mahligai-mahligainya, Allah tak tunjuk. Bila Allah tunjuk? Tu dalam surah As-Sajdah, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Bila kita nak mati, Allah tunjuk, Allah buka semua hijab. Surganya, bidadarinya, nerakanya, amalan baiknya, amalan jahatnya, Allah tunjuk. Itu orang nak meninggal dunia, dia tengok atas. Tuan-tuan. Sebab itu selalu datang duduk dekat orang tengah sakaratul maut, tuan-tuan. Ya. Dan selalu dah ziarah ke kubur, selalu dah mengantar jenazah ke kubur, tuan-tuan. Jangan sebab kita hantar tu kita nak follow. Janganlah kita hantar orang ke kubur tu sebab kita fikirkan orang, fikirkan jiran tetangga. Kalau aku tak hantar, kalau aku tak datang, orang kata apa kat aku. Ya, yang kita fikirkan manusia, fikirlah Allah. Sama kita buat kerja agama, jangan cari redha manusia, carilah redha Allah, tuan-tuan. Ya, aku datang sini bukan ngajar pasal duit. Kalau pasal duit aku tak datang. Sini paling tinggi pula, paling tinggi 500 ya. Tu aku pakai tembak tu. Mana tu tembak betul, ya. Tu paling tinggi lah, tuan-tuan, ya. Jangan pasal duit. Kalau pasal duit aku tak datang. Pasal Allah wa Rasul, tuan-tuan. Sanggup tinggal anak, tinggal bini, ya. Ada madrasah, madrasah modelnya abang aku nak Ustaz Rizal. Baiklah, sebelum nak terus atas kira, malam ni aku nak cerita golongan-golongan yang bangun daripada kubur. Dia bangun daripada kubur. Bila malaikat Israfil meniup sangkakala, dia masukkan roh ke dalam badannya, mereka bangun daripada kubur. Bangun. Ada dia berbadan manusia, berkepala babi, berbadan manusia, berkepala anjing, berbadan manusia, berkepala kera, berbadan manusia, berkepala keldai. Dia bangun daripada kubur. Itu yang mereka dalam kitab Al-Quran, dengan bermaksud apa kata mereka? Siapa bangunkan kami? Siapa bangunkan kami? Cilakalah kami. Cilakalah kami. Cilakalah kami. Lepas tu kita ni hidup dua kali ya. Pertama kita hidup dekat dunia ni, bila kita keluar daripada perut mak, ada orang dia keluar daripada perut mak bedah. Ada orang dia keluar daripada paras mak, ya. Dia lahir dengan sempurna. Lepas tu dengan mak jangan derhaka, dengan bapak jangan derhaka. Berapa ramai anak derhaka tak datang masjid? Berapa ramai? Mak bapak suruh pergi masjid, dia banyak alasan. Sibuklah, busy lah. Ai sibuklah, ai nak tengok TikTok lah. Tuan-tuan tengoklah. Malam ni mana ada budak muda, semua budak tua, mana ada. Takkan tuan-tuan tak ada anak muda, tuan-tuan. Nanti akan ditanya dan Al-Quran apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu kena pelihara tentang kebaikan, amalan-amalan, dan peliharalah juga ahli keluarga kamu, ajak dia buat jalan-jalan kebaikan. Kita tengoklah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana dia berdakwah. Tengok nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Nuh, Nabi Lut, nabi-nabi yang lain, macam mana dia berdakwah, tuan-tuan. Dia tidak cari keredaan manusia, dia cari redha Allah. Baiklah tuan-tuan, ya, sebelum nak meneruskan tazkirah pada malam ni, aku nak ta'aruf. Ada yang kenal lah, yang tak kenal tak kenal. Nama aku Nah Afandi bin Ghazali. Ya, di madrasah ada orang panggil aku ustaz, ada orang panggil aku Uda, ya. Dan umur aku rahsia lah, tak payah beritahu. Anak aku 12 orang. Cucu aku 12. Ini bukan cucu, ni anak. Wah, jangan silap nanti. Ni anak aku yang nama sebelah. Wah, bini aku rahsia lah, tak payahlah sebut bini aku berapa, ya. Cuma aku nak bagi tahu rumah aku 3, itu je. Ni anak yang orang rumah yang nombor 3, ya. Dia nak ikut aku bawa, biar dia pergi surau, biar dia ikut pergi berdakwah macam mana susah bapak yang berdakwah, ya.
Di madrasah kami ni ada anak yatim. Ya, kami jaga, abang aku jaga, anak luar nikah ada, dia dah besar, kami nikah dia dengan pelajar situ. Ada orang gila ada. Ada 8 orang. Ya, mana tahu tuan-tuan gila kami jaga. Ya, main gila tak? Terantuk sikit boleh gila. Ya. Kadang bini lari, boleh gila. Kadang bini minta duit, ya boleh gila tak? Ya, Allah nak tarik nikmat gila, tuan-tuan, nikmat akal. Sebab itu orang gila dia tak kena Covid. Kenapa dia tak kena Covid? Allah dah tarik nikmat akal dia. Sampah dia makan, tai AJK surau dia makan, steady je. Orang gila makan tai AJK surau, steady je, tuan-tuan. Ya. Sebab dia gila. Ya. Allah tarik nikmat akal. Ada ibu tunggal apa ada? Ada 8 orang. Kalau tuan-tuan nak ibu tunggal, nak tambah bini, boleh roja-roja dengan aku. Ada 8 orang, umur 72. Umur 72. Ya. Tapi yang muda pun ada. Tapi PM tepilah, ya. Yang muda boleh. Tapi kalau seorang pun tak boleh nak jaga, tak payahlah, tuan-tuan, ya. Jaga macam mana? Jaga segi agamanya. Tuan-tuan, ya, segi ibadatnya, segi uduknya, segi masaknya. Masak pun kena jaga. Kalau masak tak bersih, kita makan tu benda tu jatuh subhat. Bila jatuh subhat, kadang boleh jatuh haram. Tuan-tuan, basuh ikannya, basuh dagingnya, ya. Dan di madrasah kami ni lebih kurang dalam 100 lebih lah anak murid, ya. Dia belajar 2 sesi, belajar alim dan belajar Quran, ya. Inilah tentang sedikit madrasah kami, dan ada cawangan baru buka di Terengganu, ya. Di mana apa ni? Kampung Gemuruh, ya. Mana tahu tuan-tuan nanti dah siap, nanti tuan-tuan nak hantar anak sana pun boleh. Tuan-tuan nak duduk situ belajar pun boleh, ya. Atau nak duduk situ nak tenangkan fikiran pun boleh. Duduk kat rumah jiwa kacau, ya. Bini marah, duduk sana, tuan-tuan, ya. Tengok duduk surau, jiwa tenang. Tenang duduk surau. Kenapa? Bini tak marah. Duduk rumah kena marah, ya, tuan-tuan. Bukan tuan-tuannya, aku pun kena marah. Ya, bukan apa orang perempuan ni kadang dia marah apa, kadang dia penat uruskan anak, ya, mandikan anak, basuh berak anak, dia nak masak, nak setrika baju, nak kemeh rumah, dia kerja banyak sangat, itu kadang dia penat. Tengok ni aku baru jaga seorang pun kadang aku tak boleh, nampak seorang ni dia kat rumah nak jaga 10 orang, 8 orang, 4 orang, tuan-tuan. Lepas tu kita dekat dalam rumah ni kita kena buat kerja rumah, tuan-tuan, ya. Baiklah, kita tengok dalam kitab ni, ya. Ni kitab ni dekat tangan aku dah 30 tahun. Dekat tangan tok guru aku dah 40 tahun. Dah nak koyak lah, tuan-tuan, ya. Malam ni tuan-tuan jangan risau. 1 jam aku berhenti, ya. Kalau lebih tuan-tuan bagi isyarat, ustaz, sejam dah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka dihalau daripada kubur. Lepas tu kita ni, tuan-tuan, kena selalu pergi kubur, ya. Kalau pergi kubur, bagi salam kat mak. Assalamualaikum, ya Ummi. Mak jawab, Waalaikumsalam. Sampai engkau datang, ya. Orang kubur ni memang tunggu. Tuan-tuan buka dalam hadis dia daripada Abu Hurairah. Memang dia tunggu. Mak kita dia tunggu, kita datang. Assalamualaikum ya Abi. Assalamualaikum ya Abu ya. Ya, bagi salam. Dia jawab Waalaikumsalam. Ya, setahun baru kau datang, ya. Dia cakap tu, kan tak cakap, tuan. Orang kubur ni di antara pendengaran yang paling kuat adalah ahli kubur. Kalau tidak kenapa tapak kaki yang berjalan di atas tanah perkuburan, orang ahli kubur dengar. Apa kata dia? Siapa datang? Siapa datang? Kita buka dalam hadis Abu Hurairah. Kalau orang kata tak ada dalil nak pergi kubur, ziarah kubur, siapa kata tak ada dalil? Bukan dalam hadis. Nabi kata apa? Wazuru kubura. Wazuru kubura. Nabi cakap dengan sahabat, ziarahlah kubur, ziarahlah kubur, ziarahlah kubur. Nabi sendiri pun ziarah kubur mak dia. Sahabat-sahabat menziarah kubur. Kenapa Nabi suruh kita ziarah kubur? Supaya kita ingat mati. Tak cinta dunia. Cari dunia tak salah, tapi jangan kita dunia itu kita letak utama, Allah itu letak nombor 2, itu yang salah. Tengoklah sekarang, ya, dah ada depan mata, dah ada kenyataan. Malam ni ada majlis ilmu, ustaz jemputan dia pada Kuala Lumpur, nampak ha? Jauh, bukan dia Kertih, jauh, tak? Ya. Tambah pula ustaz yang luar biasa, luar biasa, tak? Mau tak luar biasa, aku ceramah tak ada orang tidur lah, memang baling betul. Luar biasa lah tu, tuan-tuan, ya. Tapi orang tak mau datang surau, tak mau datang untuk ilmu. Tuan-tuan buka dalam hadis, apa kata baginda? Talibul ilmi, talibur rahmah, penuntut ilmu, penuntut rahmat. Orang menuntut ilmu ni, belajar agama ni, hidup takkan miskin. Aku hidup, aku tak pernah susah.
Aku buat kerja Nabi je. Buat kerja Nabi je. Tuan. Tapi jarang ada rumah. Tinggal bini, tinggal anak. Tuan. Tidur tengah jalan. Kadang mengantuk tidur tepi lebuh raya. Tuan. Tapi buat kerja Nabi je. Seronok buat kerja Nabi ni. Orang marah, orang tak suka, orang nak pukul. Tuan. Kadang ceramah-ceramah orang tak bagi dek minyak, bagi envelope kosong pun ada. Buat kerja Nabi. Tengok Nabi buat kerja Nabi. Nabi buat kerja Allah, buat kerja agama. Nabi buat apa? Nabi orang baling tahi. Ustaz ceramah orang baling apa? Baling ikan siakap. Baling seekor. Malam ni belanja ikan siakap. Makan sedap-sedap. Pada akhir zaman, guru akhir zaman, ustaz-ustaz banyak penyakit. Kenapa? Salah orang surau. Orang surau bagi makan sedap-sedap. Itu yang ustaz kena kecil manis, darah tinggi, sakit gout. Makan sedap sangat. Baiklah, golongan-golongan mereka dihalau daripada kubur. Dia kena halau. Yang tidak bertangan dan tidak berkaki. Kaki tak ada, tangan tak ada. Padahal ada kaki dah, ada tangan dah. Kemudian mereka dipanggil dari sisi Tuhan dia. Allah lah panggil. Itu dalam kitab yang bukan ya abdi, wahai hamba-Ku, mari sini. Allah panggil. Mereka itu adalah orang-orang yang menyakiti tetangganya, jiran tetangganya. Mereka sudah mati belum bertaubat. Itulah balasan mereka, dan tempat kembali mereka adalah api neraka Allah. Macam ni duduk berjiran ni. Kadang buat parking gaduh. Kadang pasang lagu kuat-kuat, jiran sebelah tersinggung. Haram. Walaupun dia mengaji, buka radio ke buka handphone kuat-kuat, walaupun baca Al-Quran, sampai mengganggu jiran, maka haram. Tak boleh. Masak pula sampai jiran sebelah bau sedap, ikan kering ni kita tak hantar, maka haram, berdosa, menyinggung hati jiran. Tambah pula sekarang ni orang suka masuk dekat media sosial, dapat duit raya, anak dapat duit raya beratus-ratus, beribu-ribu, tunjuk ke orang macam hebat sangat duit kau. Ada gelang, tunjuk ke orang. Ada kereta baru, tunjuk ke orang. Ada rumah baru, tunjuk ke orang. Semua tunjuk ke orang. Kadang hantar pakai sekampit dekat sekolah hafiz pun tunjuk ke orang. Padahal sekampit je. Inilah akhir zaman. Nabi cakap apa? Tangan kanan yang memberi, tangan kiri sampai tangan kiri tak tahu. Gitu. Hati-hati sebab syaitan ni jahat. Syaitan lepas dah. Syaitan dah lepas masa bulan Ramadan, dia kena ikat masa dalam laut. Masa bulan Ramadan syaitan tak dapat duit KWSP, dia lepas langsung dapat duit KWSP. Tahu apa syaitan dapat duit KWSP? Dia dapat bonus. Apa dia bonus? Dia dapat menipu umat Islam. Itulah KWSP syaitan. Faham? Contoh ingat syaitan tak dapat, dia dapat, tuan-tuan. Syaitan ni hebat, iblis ni hebat, tuan-tuan. Iblis ni kepala dia, kuncu-kuncunya syaitan. Lepas tu ulama' pesan dia, tuan mas buka dalam kitab tasawuf, apabila kamu pergi ke pekan, tutuplah kepala kamu. Kepala dia kena tutup. Siapa tak tutup, kepalanya dikencing oleh syaitan. Syaitan kencing. Bila syaitan kencing, itu yang kita jadi papa. Papa tu macam mana? Kita jadi lemah nak ibadat, lemah nak bagi surah, mulut suka mengumpat, suka buat jahat, dan kita suka marah-marah. Itu penting pakai kopiah, tutup kepala. Jangan tunggu nak jadi ustaz baru nak pakai kopiah. Sampai bila? Yang pelik topi keledar boleh pakai. Topi keledar dengan kopiah lagi mana mahal? Mahal topi keledar. Kalau sampai semayang pun tak nak pakai kopiah. Ya, sunat dapat pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu buka dalam hadis daripada Imam At-Tirmizi ke Imam Bukhari. Dia tak pernah buka kepala, dia buka kepalanya pada waktu dia nak tidur, pada waktu dia nak mandi. Baru dia buka. Ni hebatnya Nabi. Padahal dia Nabi tu, kekasih Allah. Tangan boleh keluar air. Mujizat dia. Dia berjalan di payung oleh awan. Dia berjalan, orang tengok sampai dia hilang. Dia masuk dalam satu majlis, tempat tu harum, wangi. Ni hebatnya Nabi. Dia kalau makan, kalau orang bagi dia makan, pernah dalam satu riwayat mengatakan seorang wanita miskin memberikan Rasulullah buah anggur. Rasulullah makan buah anggur. Sahabat-sahabat ada tepi tu, Rasulullah tak bagi dia orang makan. Rasulullah tak bagi sikit pun. Sahabat tengok kenapa ni Nabi ni, kenapa ni Nabi Muhammad SAW, kenapa baginda ni selalu dia makan, dia ajak kami, dia bagi kami. Sampai habis, sampai wanita miskin tu balik, baru Rasulullah beritahu, engkau tahu tak kenapa aku tak bagi engkau makan? Kenapa aku tak ajak kau makan buah anggur ni? Sebab buah ni masam. Nampak? Aku tak mahu nanti engkau kecil hati, engkau ngata perempuan tu, dan kau mengata makanan. Nampak ni hebatnya akhlak Nabi.
Kita tuan-tuan hari raya banyak buat dosa, pergi rumah jiran mengata masuk dalam kereta mengumpat dengan bini. Bang tu sopa hutang. Baru je minta maaf, dah keluar rumah mengumpat dah. Hutang tu bang, nampak je lawa tu bang, hutang tu. Jangan ngata orang, jangan hina orang. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran, apa kata Allah? Hablum minallah wa hablum minan nas. Jagalah hubungan kamu dengan Allah dan jaga hubungan kamu dengan manusia. Walaupun dengan Allah ni kita bagus, ibadat kuat, semayang kuat, dengar ceramah Allah Ta'ala, tapi dengan manusia kita ada buat salah, tak lepas kita dekat negeri akhirat. Lepas tu orang maki aku, orang kata aku dalam Facebook macam-macam, orang maki aku, biar je. Aku tak layan, aku biar je. Biarlah kena kata aku, biar. Tak ada rugi pun, aku tak mati pun, tak sakit apa pun, cuma aku dapat pahala lagi banyak. Lepas tu bila orang kata kita sebut Alhamdulillah. Allah nak bagi kita pahala peri. Dapat pahala haji peri, pahala umrah peri, pahala sedekah peri, pahala puasa peri. Senang, relax. Lepas tu kena jadi orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Jadilah hamba-hamba yang sabar. Macam ni, duduk dalam majlismu, sabar. Tengok muka macam tak sabar. Biasalah bekas pegawai belajar pasti nak macam ni kan. Sandar. Dia ada sandar, dia bekas pegawai pencin dia katakan. Aku tak kisah orang nak belajar nyandar ke, belunjur ke, nak buat apa, bagi aku tak masalah. Janji dia duduk dalam majlis ilmu. Ada setengah ustaz dia marah. Kalau bagi aku tak, yang penting ni sebab aku terkenang dengan satu hadis, sebab dalam hadis ni sebut, dalam hadis menyebutkan dengan bermaksud siapa yang duduk dalam majlis ilmu, dia duduk ya. Dia duduk. Apa kelebihan dia? Dia dijauh daripada api neraka Allah. Ni kelebihan orang menuntut ilmu. Tapi akhir zaman ada setengah-setengah imam, bukan imam sini. Ada setengah-setengah Bilal, ada setengah-setengah AJK, bila ustaz mengajar, dia tak mau dengar. Dia balik. Kadang-kadang dia masuk dalam bilik imam, duduk dalam tu main telefon. Walaupun kamu tu dah pandai, kamu dah alim, duduk je dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak kelebihan. Tuan buka dalam hadis, bila di tempat itu ada majlis ilmu, malaikat Allah ni dia turun daripada Arash, daripada Baitul Ma'mur. Dia turun, dia bentang sayap, dia istighfar, dia bertasbih sampai habis majlis untuk orang menuntut ilmu. Satu lagi hadis menyebutkan wasa'ah, siapa duduk dalam majlis ilmu, wasa'ah tu satu saat, Allah akan bagi dia pahala seperti dia sembahyang sunat 1000 tahun. Untungnya kalau macam aku ni setiap hari mengajar orang duduk dalam majlis ilmu, aku pahalanya aku niat untuk mak bapak aku. Lepas tu kalau tuan-tuan buat baik, buat jalan-jalan kebaikan, niat untuk mak dan ayah, sedikit pun pahala tidak berkurang untuk kita, tuan-tuan. Inilah kata anak yang soleh, waladun solihun. Tak buka lagi ni, yang satu tak selesai ni, tuan-tuan. Dia ada 12. Dah 20 minit tuan-tuan. Aku ikut pada pembayarannya. Baik. Aku dah ceramah 11 tahun, bukan baru malam ni ceramah, 11 tahun. Mengajar pegawai polis, mengajar pegawai JPJ, mengajar pegawai custom, mengajar cikgu, mengajar ceramah di padang mola, ceramah di tempat pelacuran, ajak berdakwah di kelab malam, ceramah di sekolah juvana, ceramah di penjara, macam-macam aku jumpa orang. Lepas tu kalau aku mengajar orang sandu-sandu dinding, aku tak heran. Imam kata-kata masjid suruh, imam dia suka sandu dinding. Imam fitrah ni. Sampai aku beritahu dengan Nazir, seboleh-bolehnya aku dah ngajar kuliah bulanan, aku cakap apa? Seboleh-bolehnya dinding masjid ni taruhkan paku, agar ada orang tak boleh nyandar dinding. Tapi aku cakap macam tu. Imam kata, memang mana-mana, memang dinding tempat nyandar, itu dah paling sedap. Sekarang dinding kadang ada orang tak sandar, ada kursi yang dah siap, kursi sandar. Dan golongan yang kedua, mereka dihalau dari kuburnya, daripada kubur, halau daripada kubur. Itu kalau pergi kubur jangan cerita hal dunia, jangan cerita hal dunia, haram cerita hal dunia. Orang perempuan dalam haid boleh pergi kubur? Boleh, tak masalah. Kalau masjid tak boleh, kalau surau boleh. Yang tak boleh tu masjid jami', orang perempuan dalam haid, masjid yang didirikan solat Jumaat. Tapi kalau dia dalam darurah,
buka dalam kitab fiqh, kitab Furu'il Masail. Furu'il Masail ni bahasa Arab, ya, cabang-cabang tentang masalah. Orang perempuan dalam haid, ya, dia tak dibenarkan masuk surau, masuk masjid tak boleh. Tapi kalau dalam darurah nak menyelamatkan benda, nak menyelamatkan barang, anak di dalam kesusahan, tak ada siapa nak tolong, dia boleh masuk dalam darurah, tapi ambil terus lalu je. Tapi kalau darah haid jatuh, maka haram. Ya. Itu kalau orang perempuan dalam haid, ya, dia datang, bila dalam haid dia datang, marah dia melampau-lampau. Sebab apa? Darah dia tak teratur. Itu ulama suruh kita belah janggut. Siapa tak ada janggut rugi. Janggut kena panjang sikit, jangan pendek-pendek, sebab di hujung janggut dia ada ubat. Ni akar ni dia ada ubat. Bila perempuan dia dalam haid, darah dia tak teratur, ulama beritahu ni bab pengubatan ruqyah. Bila dia tak tenteram, main janggut suami, nanti darah dia jalan betul. Bini aku kalau datang haid aja, aku suka main janggut. Elok dia betul, darah dia teratur balik. Kalau sakit dengan bawah, sakit sangat, suruh dia isap ujung janggut suami, isap. Nanti hilang sakit perut. Ni kelebihan ada janggut nanti. Tapi janggut suami ya. Bini Pak Bilal dia sakit perut, Pak Bilal tak ada janggut, imam ada, isap janggut Pak Imam, tak boleh tak boleh ya. Janggut suami yang boleh ya. Lepas tu aurat, kena tahu aurat dia yang, lepas tu muhrim dengan mahram lain. Muhrim ni orang buat haji, buat umrah. Mahram ni orang yang diharam kat atas dia. Kadang orang silap sebut, tulis dalam TikTok, tulis dalam WhatsApp, ya, jaga tu tentang muhrim kamu. Kena tahu muhrim ni orang buat haji, buat umrah. Lepas tu ulama suruh kita mengaji nahwu saraf, suruh mengaji bahasa Arab. Bahasa Arab yang tahu ene, ente, unte, kude, kurme, halal, haram. Tu ya. Haram, halal, halal. Ente, ene, ente. Kude, kurme. Itu dah. Belajar sebab sembahyang bahasa Arab. Bahasa syurga, bahasa Quran. Betul dalam sembahyang tak boleh sebut bahasa lain. Boleh. Kena tahu tu. Apabila dia belajar, dia tak tahu apa, belajar tak faham, belajar dia tak ada, tak faham, tak dapat, tak dapat, semua tak dapat. Baru dia benar bagi dia, tapi bagi dia sembahyang bagi dia tak boleh dia jadi imam, tak boleh. Tapi syahadat dia kena belajar. Itu adalah hari sebut talibul ilmi faridatun fardu tu bukan sunat muakkad, sunat abad, sunat hayat, fardu kat atas dia. Tapi akhir zaman orang tak mau belajar. Ya. Dia rasa dia hebat. Ya. Yang kedua, mereka dihalau dari kuburnya dengan rupa binatang, dikatakan pula berupa balik bayar khinzir. Kemudian diserulah dari arah Tuhan yang Maha Pemurah. Ya, yang Maha Pemurah, mereka adalah orang-orang yang mempermudahkan dalam melakukan solatnya. Mereka sampai mati belum bertaubat kepada Allah, maka itulah balasan mereka, dan tempat kembali mereka adalah neraka Jahannam. Satu pendapat mereka neraka Sakar. Kalau terbuka dalam hadis, rumah dekat dengan surau, macam ni dekat ni, dekat dengan masjid, dia dengar azan. As-salatu khairum minan naum. Betul kalau sembahyang subuh, azan tu jangan mendayu-dayu. As-salatu khairum minan naum. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Tu yang tidur tak bangun, kena garang. As-salatu khairum minan naum. Orang bangun terus ya. Betul. Kami di sekolah, di madrasah, bangun sembahyang subuh, bangun orang dah. Ya, sembahyang dia tak boleh ambil remeh sembahyang. Dalam hadis, buka dalam kitab Duratun Nasihin, apabila kamu dengar orang azan, kamu duduk berdekatan, kamu berada di dalam rumah kamu, di qaryah kamu, tanpa uzur syarak, maksud dia sihat, dia bukan sakit, bukan dia nak terberak, bukan ada hal-hal kematian, bukan menunggu orang sakit, dia sihat, dia dengar orang azan, dia tak datang semayang berjamaah, semayangnya sah, tapi Allah tak terima semayang dia. Dulu kalau aku sebut semayang dia, kalau tak guru aku mengajar itu, ya,
hendaklah kamu jadi orang soleh. Tok guru aku dia ujung dia panjang sikit. Tapi dah tak ada dah RM6. Terang dia. Kalau tuan-tuan belajar duduk jauh ni, dia datang, dia ambil semampu, dia bantai. Bodoh. Belajar jauh-jauh. Setan. Garang lah tuan. Sebab dia garang aku boleh ceramah. Garang. Tak dapat doa tonton malam ni ajar satu bab doa selamat. Tak dapat. Malam ni dia ajar. Sekarang dia ajar, dia baca 7 kali. Dia suruh dia ajar kena dapat. Tak dapat dia suruh berdiri. Kau baca aku bagi masa 15 minit. Ya. Apa? Dari tak dapat kau duduk. Dia balik lah. Tu yang budak pelajar dulu banyak dia jadi orang alim, mudah dia jadi orang alim sebab tok guru dulu garang. Kalau belajar tak pakai kayu sugi tak ada, dia halau. Balik. Kau pergi cari kayu sugi, carilah kayu pokok apa-apa, dah dapat kau masuk dalam kelas aku. Lagi tak ada sunnah Nabi kau beramal, kau tidak bersugi, kau susah nak faham, susah nak jadi orang alim. Sebab kayu sugi ni ada persangkutan dengan minda. Kayu sugi ni ada bersangkutan dengan percakapan. Ni kayu sugi. Kayu sugi ni ada bersangkutan tentang mati. Tuan-tuan ada kayu sugi? Ada? Rokok ada rokok. Rokok ada rokok. Rokok ada, kayu sugi tak ada. Ni ada bersangkutan dengan mati ni. Mana? Itu ni. Ya? Betul. Dia antara kayu yang syaitan benci, jin benci, kayu sugi dia tak suka. Benci sangat. Tuan-tuan, dia takut sangat kayu sugi. Kayu sugi, ya. Kalau buat pengobatan ruqyah, ambil kayu sugi. Cari kayu sugi. Aku dah bawa kat luar tu. Boleh ambil seorang satu, ambil. Tapi dah ambil bayar. Jangan ambil je. Sebatang RM3 je. Kalau ni ada ubat. Kalau siapa kena sihir, ada tempat tu selalu gatal. Tuan ambil, kau tuan basah kan, sapu baca selawat syifa. Ada seorang sahabat, ya, tokek kedai motor besar. Dia kena sihir. Badan dia penuh dengan kudis. Tanya seorang ulama kata sapu badan kau dengan kayu sugi. Dia amalkan 7 hari 7 malam. Dia baca selawat, Allah angkat penyakit. Ni kelebihan kayu sugi. Kalau segi dunia masuk jamban, pintu tu rosak kan, dia buat ni kunci. Ni pengalaman aku ceramah masjid surau, kadang-kadang tak semua pintu yang baik. Ni kelebihan kayu sugi. Kalau ada rokok patah boleh. Ni bagusnya kayu sugi. Betul rokok, siapa isap rokok kalau boleh berhentilah. Kalau tak boleh berhenti, nyorok lah. Ya? Sebab apa, benda tu walaupun dia makruh, dia boleh jatuh haram. Jatuh haram tak mana? Boleh menyinggung hati. Bila menyinggung hati orang, jatuh haram. Sebab rokok ni busuk, bau dari sampah. Bila semayang, Allahu Akbar, orang sebelah bau busuk lah rokok ni. Dia kacau orang semayang, maka haram. Asal dia makruh. Lepas tu boleh isap sebatang, kata ulama, bila tidak memudarat ke atas dia, makruh ke atas dia. Bila 2 batang baru memudarat, ya, dia pening ke dia hayal, maka baru jatuh haram. Hukum fiqh dia luas. Betul ulama tak bagi kita bergaduh buat hukum. Ya, ni tak ada. Buat selawat, sembahyang tarawih bergaduh. Baca talqin tanah kubur bergaduh. Buat wirid lepas sembahyang bergaduh. Buat serban bergaduh. Ya. Siapa nak beramal, dia dapatlah pahala. Siapa tak beramal, dia tak dapat pahala. Senang je. Samalah baca Yasin hari Jumaat. Orang kata bid'ah, baca Yasin bid'ah, baca Yasin bid'ah. Yang peliknya isap rokok dekat beranda tak bid'ah. Tuan-tuan, siapa kata bid'ah? Buka dalam kitab tafsir Ibn Katsir. Apa dalam hadis tu Nabi juga apa? Siapa baca Yasin pada malam hari tapi tidak ada khusus pada hari Jumaat. Di malam hari, contoh dia baca maghrib, dia diampunkan dan dia diampunkan daripada maghrib sampai subuh. Dia baca di lepas subuh, dia diampunkan, dia dalam rahmat daripada maghrib sampai subuh pula besok. Itu yang ulama buat baca Yasin pada hari Jumaat. Untuk apa? Agar umat Islam mereka baca Quran. Kalau tak ada Yasin hari Jumaat, orang tak boleh baca Quran. Dia sibuk dengan duit. Ingat, siapa tak boleh baca Quran? Tak sempat nak baca Quran, tak sempat nak selawat, tak sempat nak bertasbih, tak sempat nak berzikir. Itu tandanya Allah benci dengan dia. Allah benci sangat dengan dia. Jangan sampai Allah benci dengan kita. Jangan sampai Allah tak suka dengan kita. Allah bagi duit, Allah bagi anak, Allah bagi kenderaan, Allah bagi tanah, Allah bagi. Kau nak duit kau daripada SP aku bagi kau nak apa aku bagi. Kau nak jawatan aku bagi. Tapi kau tak boleh buat jalan-jalan kebaikan, tu tandanya Allah benci kat kita. Jangan sampai Allah benci kat kita.
So, dekat mereka itu di dalam istidraj. Bila mereka yang dihalau bentuk rupa balik bayar hindir, babi lah. Iaitu mereka yang meninggalkan solat dan mereka tidak solat, mereka dihalau berbentuk binatang najis mukhallazah. Satu pendapat mengatakan itu yang berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Mereka setengah baru nak sembahyang jenazah ni dalam keranda. Lepas tu bab keranda kena mengaji bab keranda. Ada orang tukang tukang bab keranda yang tengah mandi jenazah dia mana ni? Ada? Tak ada? Tak datang ada? Keranda tu dalilnya apa? Dalilnya berlaku pada zaman Fatimah Zahra. Fatimah Zahra dia berwasiat, dia berpesan. Apa kata dia? Apabila nanti bila aku nak mati, jangan lupa buat keranda untuk aku. Itu yang diorang tanya, sebab apa? Aku tak mahu tubuh aku dipegang oleh lelaki-lelaki yang haram ke atas aku. Itulah kisah keranda, dalil keranda. Lepas tu kena tahulah buat tentang keranda. Dalam Al-Quran berkata Allah, ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu dihumban dalam neraka sakar? Penduduk neraka sakar menjawab, lam nakum minal musallin. Kami dihumban dalam neraka sakar sebab kami tak semayang, sebab kami meringankan semayang. Kami dengar orang azan, kami tak datang semayang jemaah. Itu yang berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar tu. Mereka nak semayang jenazah, dalam keranda tu bergerak-gerak, gergak. Dalam hadis sahih daripada Imam Bukhari, hadis sahih, tuan-tuan. Itu yang kata Sayyidina Abu Bakar, tengok dalam keranda tu ada apa. Kan tadi dah mandi kan, dah kapan, ada apa. Buka-buka keranda, rupa ada ular. Ular. Itu yang sahabat dah pukul ular ni. Ular ni mengucap kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai manusia, kau jangan pukul aku. Nampak? Atas perintah Allah, ular ni bercakap. Itu binatang ni, dia akan bercakap pada satu masa yang kita sendiri yang faham, orang lain tak faham. Dia akan bercakap, orang lain akan semua akan faham atas kehendak Allah. Lepas tu binatang-binatang ni dia berzikir, dia bertasbih. Anjing tu dia berzikir. Kita dengan anjing naik motor tak langgar, dia cakap, "Hei bodoh, zikir. Aku tengah zikir ni, kau kacau aku apa?" Dia berzikir anjing tu kan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Binatang Covid pun berzikir. Binatang Covid, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Atas perintah Allah. Allah kata kau pergi, masuk ke dalam tubuh fulan anak si fulan. Tu yang masuk tu yang kena Covid tu. Itu yang sahabat dah berkata ni. Ular tu kata, wahai manusia, aku diperintah oleh Allah untuk mengazab si mati. Itu yang kata Sayyidina Abu Bakar. Apa salah si mati? Kata ular, salahnya 3 perkara. Dengar ni baik-baik tuan-tuan. Ni ilmu ni. Pertama, salah si mati semasa dia hidup, dia dengar orang azan, dia tak datang semayang berjamaah. Apa tu? Ni hadis sahih tuan-tuan. Tanpa uzur syarak, dia sibuk dengan dunia dia, sibuk dengan makan-makan dia, sibuk dengan duit dia sibuk dengan kebendaan dia. Dia tak datang semayang berjamaah. Aku diperintah oleh Allah untuk mengazab si mati. Ingat tu tuan-tuan. Sibuk macam mana jangan tak datang. Pergi semayang nak cabut lah. Dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, cabut lah. Dia tinggal imam seorang tak apa. Janji semayang jemaah. Dah datang suruh lambat, balik cepat. Datang lambat. Aku orang yang nombor 2 datang tadi. Padahal aku orang jauh, nombor 2. Tuan-tuan datang lambat, busuk punya orang. Datang lambat, rumah dekat pun lambat. Jangan lambat. Datang suruh masjid ni kalau cepat, nanti dia bangun daripada kubur. Tuan buka dalam hadis, di padang mahsyar mereka punya wajah seperti bulan purnama. Cantik muka dia. Itu yang penduduk padang mahsyar bertanya, siapa dia tu? Siapa dia tu? Itulah penduduk Taman Surau Hijau. Yang mereka datang surau awal-awal. Yang mana satu? Alah, yang belajar sana-sana dinding tu. Datang awal ni, kali datang awal. Macam bulan Ramadan, kita boleh datang awal. Datang awal. Memanglah nak buat baik ni, ujian banyak. Anaknya, bininya, jirannya, dunianya.
Ya, sama juga macam orang mancing. Orang mancing masa maghrib-maghrib terus ikan makan. Betul. Aku ada jumpa dengan seorang pemancing yang cukup hebat di negeri Perak. Dia ada kedai udang galah. Dia cakap apa kan tu? Ustaz, masa maghrib-maghrib lah ikan makan. Masa maghrib-maghrib lah ramai pemancing-pemancing tak semayang. Dia sendiri cakap. Jahatnya syaitan. Masa maghrib lah syaitan tu disuruh ikan makan. Jahat syaitan. Ya? Pada ikan Allah bukan banyak mana sangat ikan. Ya? Semayang ni berat. Semayang ni bersangkutan dengan bumi. Surah Al-Fatihah berapa ayat? Berapa ayat? Aku nak tanya ni. Ini tengok gaya macam belajar kat Turki ni. Berapa ayat surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah berapa ayat? 7. Ya, apa kita muzakarah. Semayang fardu satu hari 5 fardu berapa belah rakaat? 17 rakaat. Bumi ada 7 lapis bumi, langit 7 lapis langit. Sendi kita ada berapa sendi? Besar dan kecil. Boleh nak kira? Ada 17 sendi. Semua dia ganjil-ganjil. Benda ni semua sangkut dengan bumi, sangkut dengan aras. Itu solat ni bersangkutan paut dengan bumi. 7 surah Al-Fatihah dengan 17 rakaat satu hari semalam, 17 campur 7 24 telah bumi pusing 24 jam. Itu bila ramai orang tak solat, bumi jalan dia tak tentu arah. Entah. Itu kita ada sangkut dengan bumi sebab kita ada daripada tanah. Itu tuan-tuan kalau ada penyakit, ada sakit gout, kencing manis, darah tinggi, sakit migrain, sakit apa, ya, walaupun penyakit asma sekalipun, ulama bagi tahu bab pengobatan ruqyah hendaklah dia berjalan pijak di atas bumi. Biar dia masuk aura-aura tanah di dalam tubuh dia. Insya-Allah penyakit dia boleh baik. Tengok kita jarang pijak bumi, tak pakai kasut, semua pakai kasut. Tengok kita punya tok wan, tengok kita punya atuk, nenek kita, onyang kita. Tengok orang asli, tengok orang gila. Mana ada sakit, tiba dia berjalan tak pakai kasut. Kita pakai kasut, tuan-tuan. Macam-macam penyakit kita dapat. Ya? Baik, yang kedua, apa salah si mati ni? Sayyidina Abu Bakar tanya. Kata ular, salah si mati ni yang kedua, mereka dengar azan dia tak atas main Jumaat. Tanpa uzur syarak. Yang kedua, dia tak mengeluarkan zakat. Zakat kadang banyak orang tak keluar ni, tuan-tuan. Zakat simpanan, zakat perniagaan. Orang perempuan kadang zakat emas tak bayar. Baru ni ada seorang perempuan tanya aku, Ustaz, emas ni kena zakat ke? Iyalah kena zakat lah. Kau pakai tak pakai, cukup aja harga dia, cukup aja masa dia, nilai dia, harga dia, kau kena zakat lah. Oh, bagus saya tahu lah Ustaz. Nampak? Ibak barang kemas tu, tuan-tuan, kalau bini tuan-tuan banyak gelang, banyak rantai, banyak cincin, tuan-tuan kena beritahu dengan bini. Ayang, barang kemas tu dah zakat belum? Ya, tanya dia. Abang tadi belajar, Ustaz dah beritahu dalam kitab dia suruh zakat. Ya ke? Mana abang tahu? Tak pernah tengok pun dalam Facebook pun? Pandai je, baru belajar malam ni dia sibuk suruh zakat-zakat. Oh, marah. Ya, tu dalam tu marah. Orang perempuan kadang-kadang dia tegur. Boleh tegur tapi kena lembut-lembut. Macam kena ajak dia pergi surau. Ayang, malam ni ada kelas, ada pengajian, datanglah surau. Kalau ayang datang, esok abang belikan cincin. Dia datang, ada. Orang perempuan ni suka barang kemas. Kan? Itu umpan dia. Orang perempuan ni suka pujian. Tuan puji dia. Dia kalau tuan selalu puji dia, dia dengar cakap suami. Ayang ni lawa, cantik, jalan Allah macam model Filipina. Tengok, dia dengar. Apa abang nak air, abang nak itu, semua dia bagi. Kalau jalan macam penyu saja pun. Masak sedap, ayam masak sedap. Selera abang pakai, walau tekak nak pecah sedap je. Orang perempuan tak boleh kena puji, perempuan mana pun. Itu kelemahan dia. Kalau lelaki kelemahan dia apa? Dia kena dimanja-manja, kena dia belai-belai. Buka abang tentang rumah tangga. Lelaki yang berumur 40 ke atas, dia memerlukan kasih sayang daripada isterinya. Ni semua tak dapat kasih sayang ni. Tu muka tak puas hati. Orang lelaki ni suka kasih sayang, tuan-tuan.
Tengok, lepas tu orang lelaki dia nak kahwin lagi satu. Bukan dia nak banyak bini. Dia sebab apa? Dia nak belayan macam mana malam pengantin baru, isteri layan dia baik-baik, belai dia. Dia nak itu je orang lelaki tu. Lepas tu bila mengaji, bawa bini, biar dia dengar. Ya? Tengoklah akhir zaman, bila umur 40 muda, kadang panggil suami, "Oi, hoi. Hoi, duit dapat belum? Hoi." Masa baru nikah, baby, marah panggil baby. Masa baru nikah. Tengoklah masa baru nikah, kepala pegang ni baca doa. Nak tidur, sebelum tidur nyanyi lagu. Mandi sama, makan suap, jalan pegang tangan, sikit-sikit selfie, jalan-jalan selfie. Sekarang ada pegang tangan, ada suap bini, ada. Mana ada? Kalau suap bini kata, abang nak mati ke ni? Puan terbiak dah bapak orang ni, tak pernah suap. Sebab kita banyak sunnah Nabi kita tak buat dah. Bini tengah masak tu kena peluk, dia kena peluk. Macam masa baru nikah, sekarang peluk kena ketuk dengan sudip sebab tak pernah kita buat. Tak kena buat benda ni. Sunnah Nabi banyak kita tinggalkan. Sunnah Nabi. Itu keberkatan rumah tangga kadang tak ada. Keberkatan dalam rumah tangga. Surah Nabi ni banyak kita tinggalkan. Baiklah, yang ketiga. Apa kesalahan si mati ni sampai ular azab dia? Iaitu dia jauh dengan ulama, ada majlis ilmu dia tak datang. Bahaya tuan-tuan kalau tak buntut ilmu. Tambah pula kalau orang jenis maki ulama, maki tok guru, hina ulama, protes ulama. Dekat dunia lagi, sebelum masuk dalam kubur lagi dia diazab oleh ular. Kalau tuan buka dalam hadis, bila masuk dia si mati di dalam kubur, tuan-tuan kalau buka dalam hadis sebab tentang kubur, bila jenazah ni masuk dalam liang lahat, kita nampak lagi jenazah, nampak, itu bukan alam barzah. Bukan. Tutup saja, kambuh saja alam barzah. Itu yang mereka kalau salah dengan Allah, mereka tak solat, derhaka dengan mak dan ayah, ya, melanggar benda-benda yang haram, datanglah ular sujaul aqra, kepalanya seperti iblis bertanduk. Ular tu bagi salam, "Assalamualaikum ya ahlan nar." Dia bagi salam. Aku diperintah oleh Allah untuk mengadab kamu sebab semasa kamu dekat dunia, kamu meringankan solat, kamu tak datang sembahyang berjamaah, kamu tak bayar zakat, kamu hina ulama, kamu maki ulama di media sosial, di TikTok. Ya, apa itu dalam kubur tak boleh buat apa. Ustaz, kami nak minta maaf. Ustaz tak dengar, ustaz tengah ceramah. Ya, ustaz tak boleh buat apa. Ya, apa tu jangan buat salah dengan orang. Ya. Baiklah, sikit lagi tuan-tuan. Lagi 20 minit ke 15 minit aku berhenti. Bagi peluang orang datang lambat. Ya? Busuk punya orang datang lambat. Ya? Dia kerja tu lambat sikit tu, jalan jam. Tuan-tuan, ni tak apalah, janji datang. Tuan-tuan. Ya? Dunia ni memang busuk. Tuan-tuan buka dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibn Hajar. Ya? Masa Nabi Adam dia turun daripada syurga Allah, Nabi Adam sampai di bumi, Nabi Adam menangis. Bukan Haji Adam, Nabi Adam. Ya? Adam ni maknanya apa? Tiada kan? Betul, tiada. Kita ni tiada. Nanti dia adakan balik. Untuk apa? Untuk ditanya. Itu Nabi Adam, dia turun kat bumi, dia menangis. Kenapa Nabi Adam menangis? Apa kata Nabi Adam? Busuknya dunia. Ya, Nabi Adam. Ni dunia ni busuk. Tuan-tuan. Tahu kita dalam badan kita semua penuh tai. Tai hidung, tai telinga, tai mata, air liur basi, nampak? Air liur basi tu. Dah air liur basi lagi. Dalam perut ada tai. Ni semua ada tai. Ada tai. Handsome macam mana? Badan kau sado macam dalam ada tai punya. Pasti ada tai punya. Berarti bila kita mati dia ngeringkan kita punya badan, nak dikeluarkan najis. Itu dalam syurga kita tak ada tai. Kita makan sampai sini. Sampai sini dia tak sampai dalam perut. Sampai sini kita buka dalam kitab Muhammad daripada Shadow Al-Fatani, sampai sini dia jadi keringat. Keringat ni dia jadi peluh. Dia keluar pada tubuh seperti diamond. Ni penduduk-penduduk syurga. Dia makan sampai sini hilang. Sampai sini hilang. Dia minum air, nampak air mengalir. Dekat leher bidadari, tuan-tuan, leher bidadari ada nama suami dia. Abang Naha. Kenal Abang Naha? Ni Abang Naha.
Dekat dada bidadari ada nama, bukan dekat leher, dekat dada bidadari ada nama suami dia. Dekat leher bidadari ada nama Muhammadur Rasulullah. Kalau malaikat Allah, dekat dahi mereka ada nama Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan buka dalam hadis bab tentang syurga, Al-Babul Jannah. Dia cakap dengan suami, dia panggil tuan. Dia tak panggil abang, dia tak panggil baby, dia tak panggil daddy. Tuan. Dia cakap tu dia tunduk. Tuan, Tuan memerlukan saya akan khidmat dengan Tuan sepenuh hatinya. Bini kita ada cakap tu, bang, malam ni malam Jumaat, abang makan ubat dah. Ayang rela buat apa saja untuk abang pada malam ni. Ayang nak jadi wanita solehah. Ada? Mana ada. Suami nak makan ubat lah, otak dah gegar, mata merah macam tu kayu. Yang malam ni malam Jumaat, standby pukul 12 ya. Anak tidur kan, WhatsApp abang. Penat lah, tadi balik kerja, jalan je, pejabat ada meeting ni, balik rumah nak buat kerja rumah. Abang tahu nak itu. Marah. Suami nak makan ubat tu, sakit hati. Allah. Tension suami, duduk kat beranda esok kok 5 batang esok kok. Lepas tu ulama suruh kita nikah bini 2, 3. Bini satu dia tak mampu nak layan kita, dia dalam mahid, pergi rumah bini nombor 2 dengar imam. Bini nombor 2 tak mampu layan kita, pergi rumah bini nombor 3. Nombor 3 tak mampu, pergi rumah bini nombor 4. Bini nombor 4 tak mampu, dia tak layan, tidur surau. Bukan senang tuan-tuan nak jaga bini ni, bukan senang. Ya, lepas tu sabar, suami ni kena sabar kena banyak. Sabar banyak. Nak jadi orang sabar bukan senang, banyak zikir. Malam-malam tahajud tak ada tinggal. Mana tadi ada tahajud? Mana tadi ada sembahyang sunat witir? Mana tadi ada sembahyang 8 rakaat? Mana tadi ada sembahyang 23 rakaat? Ada ke? Tengok muka memang tak ada. Kalau bulan Ramadan boleh ha. Sebab apa? Bulan lain, bulan Syawal kita banyak makan. Bulan Syawal banyak makan, sebab tu kita berat nak ibadat. Tahu bulan Ramadan boleh sembahyang tarawih 23 rakaat. Boleh sembahyang sunat witir, boleh baca Quran. Banyak Quran yang kita baca. Kadang balik lambat pukul 12 balik rumah. Malam ni boleh balik pukul 12 boleh? Boleh? Tak boleh lah. Bukan tuan-tuan je. Semua sama. Sebab apa? Ini bukan bulan Ramadan. Kenapa tak boleh pula? Bulan Ramadan bulan lain sama ha. Bulan Ramadan bulan tarbiyah. Allah tarbiyah kita, tuan-tuan. Bulan lain tak boleh buat. Sebab banyak makan. Bila banyak makan, berat ibadat. Tu ulama bagi tahu, lori kalau banyak muatan, dia berat nak naik bukit. Kalau dia kurang muatan, senang dia naik bukit. Macam kita lah, tuan-tuan. Bila banyak makan, kita berat nak ibadat. Nak tolong rukuk tu, Allah, sakit lutut. Nak naik, Allah. Mayang tahiyat sengit. Satu sop sengit tahiyat. Tak payah tolak embus, tumbang. Dia semayang ni kalau tak boleh duduk tahiyat, tuan-tuan uzur, sakit pinggang, sakit punggung, duduk tahiyat awal. Senang ya, tak payahlah menyakiti hati sahabat jamaah makmum sebelah. Ni tak ada, sandul orang sebelah. Orang sebelah sandul. Satu sok semua nyandul. Kalau tak boleh duduk tahiyat awal lah ya. Semayang ni senang lah. Tak tu adalah disebut sallu kama ra'aitumuni usalli, semayang kamu macam mana kau lihat aku semayang, kata Nabi. Ya. Semayang senang. Lama ambil wudu sebelum-belum jangan ambil kat surau. Ambil kat rumah. Dalam hadis sebut, aku baca makna je. Siapa yang berwudu satu waktu dapat satu haji. Kalau dia berwudu di rumah. Ya. Kalau wudu di surau tak ada tulis satu haji, tuan-tuan. Ya. Ingat tu, jangan malingkan semayang. Dalam Al-Quran apa kata Allah lagi? Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang semayang. Ni lain pula ni bab ni. Dia semayang, main jemaah cukup, bayang malam cukup, main taubat pun cukup, main tahajud cukup, main witir tak pernah tinggal. Tapi mulut jahat. Mulut suka kata jiran, mulut suka kata ke orang. Ya. Orang perempuan pula semayang cukup. Semayang cukup kalau buat ibadat tak ada lawan orang perempuan.
Ibadat dia paling perfect. Orang perempuan ni puasa sunat pun kena tak tinggal. Tapi ada setengah perempuan dia lawan suami dia, tinggi suara dengan suami. Tambah pula akhir zaman ni perempuan yang dah mak-mak buat TikTok lemah. Suami kau dia kata Honda lemah. Dah merebek-rebak kan. Budak-budak pada besar ni pun tahu dah. Kadang aku balik ceramah, ayah lambat lemah. Budak besar ni pun tahu kan. Dan merebek-rebak tu bahayanya media sosial tuan-tuan ya. Aku dah terkejut. Ada memang aku balik lambat dia boleh kata lemah ayah. Tuan-tuan ya. Akhir zaman ya. Dunia bila dekat kiamat dia banyak hiburan. Ni hadis sahih. Bila banyak hiburan, hamba Allah dia lalai dengan dunia, dia jauh dengan Allah, dia lupa dengan Allah. Wallahu alam. Cukup sampai sini ya. Cukuplah dah sejam lah. Ya, dah sejam Madin kan? Madin sejam kan? Sejam kan? Sejam lah. Sebab pembayaran sejam tuan-tuan ya. Bukan masalah pembayaran ya. Aku tengok tuan-tuan dah tak selesa dah. Aku kuliah balik lama sejam kan. Sebab tengok orang dia duduk bersila, abang tu dah belunjur, berkali belunjur lah. Tuan-tuan ya. Dia dah tak selesa tu tuan-tuan ya. Tak selesa. Kita kalau ngajar, dia tengok kalau dekat luar lain, kalau dalam madrasah lain. Madrasah ni anak-anak pelajar ni, budak muda dia lain. Dia tak ada penyakit. Macam kita ni banyak penyakit tuan-tuan. Kadang ada sakit gaut, sakit lutut, sakit pinggang, makan tak boleh lambat, kencing manis, darah tinggi, kadang keluar-keluar dia orang kencing manis dia suka kencing banyak tuan. Ya, jadi kalau dekat luar tak ada lama, sejam tu dah lama lah tuan-tuan ya. Itu nak kalau kita ngajar dekat luar kena tahu, kena tengok dalam majlis tu tuan-tuan ya. Bila tuan-tuan rasa cukup sampai kat sini sebab dia banyak lagi, ada 8 ni tuan-tuan ya. Insya-Allah ada rezeki panjang umur, kalau aku datang lagi aku sambung lagi tuan-tuan ya. Jadi sebelum tutup tuan-tuan ya, siapa tak ada minyak kasuri kijang tuan-tuan kena cari sampai dapat. Kasuri kijang ni banyak kelebihan. Siapa batuk berdarah, batuk tak baik-baik, tuan-tuan colek ke lidah, baca selawat. Alhamdulillah aku batuk sejak aku colek ni, alhamdulillah tak ada batuk ya. Tambah pula orang isap okok selalu batuk ya. Siapa batuk-batuk tu dia ni banyak okok ya. Dan kalau siapa hidu dia colek kat lidah, dia menguatkan minda, menguatkan ingatan. Kalau anak apa Quran belajar you, dia menguatkan ingatan. Tadi ada seorang akak dia telefon, Ustaz, akak saya ni alhamdulillah bila dia buat taruh dalam air, dia buat mandi, penyakit dia makin kurang, dia terberak-berak. Dia tak colek pun dia buat mandi tuan ya. Kasuri kijang ni kelebihan kasuri kijang. Sebab apa, dalam tubuh kita ni kalau ada kotoran-kotoran ya, ulama bagi tahu buat pengubatan ruqyah, bila kita colek atau kita hidu, kita buat mandi, Allah mengeluarkan kotoran-kotoran dalam tubuh, termasuklah sihir, saka dan jin-jin tuan. Ni kelebihan kasuri kijang ya. Dalam rumah boleh masuk dalam air, boleh spray dalam rumah. Boleh buat mandi untuk sakit-sakit sendi. Kalau sakit badan sakit, tuan-tuan buat mandi. Dada sakit, sapu dekat dada tuan-tuan. Kelebihan kasuri kijang. Kalau beli di media sosial, hati-hati, cakut bimbang orang campur. Memang kadang orang ada jual kuliah aku, pakai kuliah aku, tapi bila orang tanya dia kata aku punya, padahal bukan aku punya. Yang aku punya botol macam ni tuan-tuan ya, sebotol tetap RM20 ya. Tak adalah beli sebotol peri 5, beli sebotol peri 3, tak ada, itu bukan aku punya tuan-tuan ya. Aku punya kasuri kijang daripada Mesir tuan-tuan ya. Dia dua kaedah. Kalau tuan-tuan hidup, jiwa tuan-tuan tenang, lapang ya, itu asli ya. Yang kedua, bila tuan-tuan hidup, dia akan mengeluarkan benda yang tak baik, ataupun tuan-tuan sendawa, ataupun tuan-tuan akan berak. Ini kelebihan kasuri kijang ya. Dia tindak balas. Dan buat mata ruqyah air Zam-Zam ya, air Zam-Zam asli, tak dicampurkan dengan pengawet apa-apa. Tadi baca surah Al-Fatihah 1000 kali dalam ni, ayat-ayat mata tuan-tuan titik dekat mata tuan-tuan. Aku sebenarnya dah tua dah tuan-tuan, dah tua dah ya. Tapi alhamdulillah mata aku cerah. Aku boleh buat kereta sendiri. Aku buat kereta sendiri daripada Selangor. Anak aku tak ikut. Aku sebenarnya ada driver 2, dia tak ikut. Aku boleh buat kereta pukul 4 pagi, 3 pagi boleh buat kereta. Tapi amalan aku ini, titik dekat mata tuan-tuan, titik dekat mata. Nanti mata pun cerah, nak baca Quran senang tuan-tuan ya. Ada dekat luar, boleh ambil seorang satu. Bukan untuk mata je, bukan untuk rabun jauh, rabun dekat je. Kalau ada selaput mata pun boleh titik. Kalau ada luka-luka tuan-tuan titik juga. Dan Habatus Sauda, ubat segala penyakit, Nabi sendiri beritahu. Habatus Sauda, ubat segala penyakit. Titik tak kira. Tak kira banyak, lagi bagus, sikit pun tak ada masalah. Sebab Nabi beritahu dalam hadis, Habatus Sauda, ubat segala penyakit, termasuklah penyakit Covid. Budak-budak anak besar ni memang boleh, titik je. Kalau luka, sakit gigi, titik je. Tuan-tuan, ada kat luar. Boleh ambil seorang satu. Ambil, tapi dah ambil, bayar. Itu je.
Ya, hutang tak boleh. Hutang boleh, hutang dengan kawan-kawan yang bawa duit, bayar dengan aku. Hutang aku tak boleh sebab kami nak cari dana sekolah, tuan-tuan, ya. Nak menampung, bayar bil api, ya, untuk bagi ibu tunggal, untuk bagi duit orang gila. Orang gila di madrasah kami dia tahu duit. Kalau tuan-tuan lalu dia tahan, dia minta duit, ya. Selagi tak bagi duit, dia tak bagi tuan-tuan lepas. Ya, baiklah, rasa cukup sampai kat sini. Jadi nak minta maaf dengan tuan-tuan saya ada terkasar bahasa, tuan-tuan ada kecil hati, aku minta maaf banyak-banyak. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keredaan Allah, dalam keampunan Allah, dan mudah-mudahan kita hidup dengan agama, akhir hidup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.